Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Malam ini malam yang ke-15. Allah masih sayang kita. Allah masih beri peluang untuk kita untuk berperbanyakkan ibadah kepadanya. Allah masih beri peluang kepada kita untuk kita banyak beristighfar kepadanya, minta keampunan kepadanya. Dan malam ini kita akan teruskan dengan tema solat. Tetapi insya-Allah mulai malam ini dia bukan hanya tajuk, bukan hanya sentuh kepada individu saja, tapi khususnya kepada keluarga dan masyarakat sampai selesainya Ramadan nanti insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik kita pada malam ini ialah penting mengajak keluarga solat. Nak tanyalah, senang tak nak ajak orang lain solat? Senang tak? Nak ajak keluarga kita solat senang tak? Kan? Nak ajak satu hal, kan? Lepas tu nak betulkan solat pun lagi satu hal, kan? Apalagi kadang-kadang itu pasangan suami dulu belajar dengan Ustaz A, isteri belajar dengan Ustaz B, kahwin. Satu sujud dengan lutut dulu, lagi satu sujud dengan tangan dulu. Itu pun lagi satu hal, kan? Dan banyak lagi lah macam-macam hal, kan? Tapi yang penting kita sebagai suami, sebagai isteri, anak-anak, atuk-atuk, nenek-nenek, untuk selalu mengajak keluarga untuk mengerjakan solat. Nabi Nuh pernah hampir nak give up, hampir nak menyerah kalah dalam menyampaikan dakwahnya. Bukan sahaja untuk umatnya secara umum, tetapi untuk keluarganya juga. Nabi Nuh dakwah selama 900, lebih kurang 950 tahun, kan? Berapa orang saja yang ikut, ahli keluarganya pun tak ada yang ikut. Sehingga Nabi Nuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh buka surah Nuh. Kita ambil sikit aja, ayat 5 sampai ayat 7, kata Nabi Nuh, Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Nuh kepada Allah? Doa Nabi Nuh kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku telah berdakwah, telah mengajak umatku lailan wa nahara, malam dan siang. Hari-hari, malam dan siang dia dakwah kepada umatnya. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Tapi apa terjadi? Tak ada penambahan, tidak ada perubahan, bahkan mereka lari daripada aku. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Dan tatkala setiap kali aku mengajak mereka supaya beriman dan supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, apa yang terjadi? Ja'alu asabi'ahum. Mereka meletakkan asabi'ahum, jari-jari mereka. Bukan satu jari. Jari-jari mereka. Wastaghshaw siyabahum. Dia selubung dengan pakaian mereka. Tak nak dengar. Wa asarru. Kemudian apa? Enggan. Kira memang tak nak dengar lah.
degil, tak nak dengar, ingkar. Wastakbaru istikbara, dan sombong dalam keadaan benar-benar sombong. Itu Nabi Nuh nak dakwah kepada umatnya dan juga dakwah kepada keluarganya. Tak mudah, 950 tahun. Nabi SAW ada beri tips lah untuk kita supaya mengajak ahli keluarga kita untuk solat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ada bilang sikit, ada tegur sikit dekat kita semua bahawa kata Allah Subhanahu Wa Taala, ni ada 3 poin, iaitu poin yang pertama, iaitu kita perlu tekun dan sabar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kata Allah, dan perintahlah keluargamu untuk solat dan bersabarlah dalam menunaikan perintah itu. Bila kita nak ajak keluarga kita, Allah bilang kat kita, memang kita akan tahu pasti akan ada sedikit payah, susah kan. Tapi Allah tahu umat dia macam mana. Allah tahu cabaran dia macam mana. Maka Allah bilang, dan perintahlah kepada keluargamu untuk solat dan bersabarlah. Kedua, Nabi dah kasih lesen khususnya untuk kita lah, khususnya yang ada anak-anak dan sebagainya. Dari awal Nabi suruh anak kita untuk solat. Seawal berapa tahun? Hadis Nabi kata seawal 7 tahun. Tapi kalau lebih awal lebih baik. Kan? Mungkin ada ustaz dekat sini kan, atau dekat masjid-masjid di luar sana kan, nak solat dengan keluarga susah, apalagi khususnya bulan Ramadan kan. Tapi kalau kita didik daripada awal, kadang-kadang kita solat dekat rumah sama-sama solat tarawih kan. Tiba-tiba ada 2 imam, 3 imam dekat belakang sama-sama ikut kan. Kita mula daripada awal. Kita baca Al-Fatihah, dia pun baca Al-Fatihah. Kita takbir, dia pun takbir kan, anak-anak kita kan. Kita mula daripada awal. Lepas tu Nabi kasih lesen lagi satu. Sekiranya kalau umur 10 tahun, kalau masih degil juga tak nak solat, bolehlah silakan. Pukul yang bukan mencederakan. Ketiga, Nabi SAW ada beri contoh dalam kita mendidik keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi SAW pernah mendukung cucunya, iaitu Umamah binti Zainab. Bila beliau sujud, dia letakkan, Nabi SAW letakkan Umamah, cucu Nabi baginda SAW, dan bila beliau berdiri, dia angkat balik. Dia dukung balik. Bukan anak, cucu. Ini bermakna nak mengajak itu bukan hanya anak saja, tapi kalau dah ada cucu, kita support, berikan sokongan kepada anak-anak kita yang baru kahwin, khususnya yang ada anak kecil kan. Cucu kita angkat, kita letak balik. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis lain, hadis yang popular, bila Nabi SAW hendak menunaikan solat berjemaah, ini semua pernah kita dengar. Bila apa? Bila salah satu cucu Nabi SAW, bila Nabi solat, Nabi lambatkan sujudnya. Seorang sahabat yang bernama Syaddad, dia tunggu bila Nabi nak bangun. Bayangkan imam, ustaz tadi imam, contoh, dia sujud, lama tak bangun-bangun. Lepas tu ada satu orang tengok. Rupanya ada salah satu cucu Nabi SAW tengah duduk dekat atas Nabi SAW. Tak ada masalah. Kadang-kadang even kita kan, kadang-kadang solat kat rumah ke, kadang-kadang solat kat masjid ke, kadang-kadang kan, time budak-budak masuk masjid lah, time tu jugalah dia nak lari-lari kan. Masuk masjid je, okay, I run fast, you catch me. Dekat luar tak nak tau. Dalam masjid lah dia nak panjat kita, nak jadikan kita apa, dinosaur, nak jadikan kita horse.
Tapi itu solat lah yang dia nak panjat dekat kita kan. Tapi Nabi SAW dah bagi lesen dekat kita semua. Silakan, tak ada masalah. Yang penting jangan mencederakan anak-anak itulah. Jangan sampai mereka tersinggung. Lepas tu Nabi SAW dah habis solat, sahabat tanya kepada Nabi, apakah wahyu tengah turun waktu itu? Nabi kata, bukan kerana wahyu turun, atau kamakal, tetapi kerana aku nak sempurnakan hajatnya, iaitu hajat cucunya. Biar dia puas main dan lepas tu dah selesai, baru Nabi bangun. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir iaitu tentang suami isteri. Nabi SAW pernah bersabda, Allah memberi rahmat kepada lelaki yang bangun pada malam hari, lalu dia menunaikan solat dan mengejutkan isterinya. Kemudian isterinya pula bangun menunaikan solat. Jika isterinya enggan bangun, dia merenjiskan air ke arah wajah isterinya. Lepas tu Allah juga memberi rahmat kepada wanita yang bangun pada malam hari, lalu dia menunaikan solat dan mengejutkan suami. Kemudian suaminya bangun menunaikan solat. Jika suaminya enggan bangun, dia merenjiskan air ke arah wajah suaminya. Nabi kasih lesen dekat kita. Suami isteri pula. Kalau suami bangun, dah tunaikan solat, kejutkan isteri tak bangun, Nabi kasih lesen, boleh renjis. Ikutlah keadaan keluarga suami isteri tu macam mana lah. Kalau renjis tu tiba-tiba bangun boleh kena tumbuk kan. Hati-hati, picit-picit kaki ke, picit-picit tangan ke, picit-picit kepala ke kan. Tapi sebaliknya, kalau isteri bangun, silakan, boleh kejut suami. Tapi hati-hatilah kalau suami tu kalau kena renjis, bukan siram ambil baldi siram, bukan benda yang mengenakkan lah, yang membuat hati tenang ketika bangun tu lah. Picit-picit badan kan, biar bangun kan. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat kepada duanya, insyaAllah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.